Okey, dari Final Astrom kita terus bersama dengan bekas pemain kebangsaan Asmawi Bakiri menjelang sambungan kempen kelaikan Piala Dunia Piala Asia lawan UAE awal pagi nanti. Okey, Assalamualaikum Asmawi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Mawi, bila kita nak menentang pasukan yang ada history lawan tewaskan Malaysia, walaupun dikatakan 99% skuad adalah pemain baru, jadi situasi itu memang tetap nampak sukar. Dalam sidang media pun kita boleh dapat lihat wartawan-wartawan Pak Arab ni sibuk tanya kapten kita Aidil tentang kekuatan UAE. UAE tu atas kertas memang nampak UAE ni kuat sangat kalau nak banding dengan Malaysia, Mawi. Okey, sebenarnya saya kurang jelas dengar tapi saya cuba untuk sampaikan. Kalau kita lihat sebenarnya mungkin perubahan 99% pada pemain kepada pasukan kedua pasukan sebenarnya. Kerana kalau kita lihat perubahan ini betul-betul ketara pada masa perjalanan perlawanan pertama, persiapan pada persediaan kedua-dua pasukan ini begitu nampak ketara. Dan lebih menakutkan mungkin pada pasukan negara kita kerana perubahan besar yang dilakukan oleh pasukan UAE sendiri. Kita dapat lihat membawa masuk pemain naturalisasi, kemudian perubahan dari segi pemain-pemain menghadapi perlawanan dengan Malaysia nanti. So memang kalau kita tak nafikan, kita kena terima hakikat. Untuk depangan pasukan UAE memang satu jangkaan yang sukar kita akan hadapi kerana kita dapat lihat bukan saja dari segi nanti taktikal pada pemain yang berada dalam pasukan UAE dan juga sama dengan pasukan negara pada perlawanan dua perlawanan persahabatan itu menentukan nasib kita dan macam mana pencaturan Tan Chee Ho untuk menurunkan pemain nanti. Okey Mawi, tumpuan sekarang ni Dion Kools patut bermula sebagai first 11 dan bagi Mawi, kenapa? Okey, kalau kita nak berkatakan pasal Dion Kools ni, kita kena tengok data statistik apa yang ada pada beliau. Penampilan dan kehendak pasukan ketika ini untuk berdepan dengan pasukan UAE memang kita perlukan. Walaupun dalam erti kata dia menjalin latihan kurang bersama pasukan tapi persediaan juga kurang, tak dapat main friendly match. Tapi kita terpaksa mengikut kehendak pada perlawanan yang kita nak menentang UAE. Kita sedar kita kekurangan dan kelemahan di barisan pertahanan begitu nampak ketara. Walaupun sedikit statistik Dion Kools ni nampak lebih kepada cenderung di bahagian midfield kanan dan right back. Tapi kita punya masalah di bahagian tengah ni perlu ada beliau. Kerana kita dapat lihat sekurang-kurangnya kita perlu mengawal ketat pergerakan single striker pasukan UAE itu, Ali Mahmud, yang akan pasti mencorakkan serangan di bahagian atas, menguncangkan cekan. So kita perlukan pemain pengalaman dan saya rasa memang pemain ini perlu diturunkan. Okey Mawi, kita tadi dah cakap pasal midfielder. Kita nak mungkin kembangkan sedikit berdasarkan game lawan Kuwait, lepas tu lawan Bahrain. Mungkin Mawi boleh berikan line up best midfielder yang perlu diturunkan untuk lawan UAE dan kenapa Mawi rasa begitu? Okey, kalau kita nak ambil kira percaturan menentang Kuwait, menentang Bahrain, memang dan bertemu UAE adalah satu perkara berbeza yang perlu kita hadapi dari segi suasana perlawanan dengan pasukan dan penampilan ataupun taktikal player yang diturunkan. So sebenarnya kelemahan, saya terpaksa tengok dulu kelemahan apa yang berlaku pada Kuwait dan Bahrain. So tentu kita gagal berfungsi dengan baik sebagai satu pertahanan yang baik, berpecah, lolos di bahagian pertahanan, iaitu bahagian pertahanan dengan begitu ketara. Mungkin sedikit bahagian tengah kita dapat lihat agak sedikit mencari rentak, mencari menguasai bola, lambat menguasai bola, hilang bola dan mudah ada kawalan di bahagian tengah, di bahagian midfield. Dan kalau saya sentuh balik, saya tambah sikit untuk bahagian serangan, kita agak kekurangan pemain nak menjayakan gol dan membuat gerakan. Agak seram sebenarnya saya agak risau ketika last perlawanan menentang Bahrain, saya agak terkejut kerana tidak berfungsi di bahagian tengah, kiri dan kanan Sumari dan Sambawi yang mengusarkan kita. Statistik Mat Davis sebagai pemain pertahanan naik ke atas membuat gerakan untuk mencari gol dan memberi hantaran. Sebenarnya begitu bukan percaturan mengikut bagi posisi by posisi
begitu mengejutkan kerana kalau kita kehilangan pemain tengah ataupun kiri kanan melakukan gerakan sampai ke atas mengharapkan pemain defender, saya rasa melawan bertemu UAE ini tidak perlu berlaku sebegini. Saya lebih tertarik untuk perlawanan UAE, pemain pertahanan lebih tersusun, fokus dan kekal sebagai pemain tahanan terlebih dahulu. Okey, saya dah tak perlu nak tanya tentang pertahanan maupun serangan sebab Mawi dah sentuh keseluruhannya, tapi mungkin Mawi boleh kongsikan untuk menentang UAE ni formasi terbaik yang kita boleh lakukan. Okey, untuk formasi kita nak menentang UAE ini sudah tentu kita kena perlu bertahan sedikit dan melakukan gerakan attacking. Pada masa yang sama saya lebih tertarik untuk bermain open game sedikit kerana saya melihat dalam grup ataupun kumpulan kita ni di mana kedudukan mata dan di mana kedudukan pasukan UAE dengan pasukan Malaysia. Contoh saya ambil kira terlebih dahulu, saya terpaksa relatekan dulu. UAE ada 6 mata dan kita ada 9 mata. Jika dimenang dengan kita, mereka masih memiliki 9 mata, kekurangan satu perlawanan. Tapi pada masa yang sama, kita perlu mungkin sedikit mengambil risiko. Mungkin kita perlu Tan Cheo ataupun pasukan perlu mengambil pendekatan menyerang, juga perlu melakukan serangan untuk mencari gol atau mendapatkan gol. Dan pada masa yang sama kena bertahan. So kalau diikut formasi ini saya lebih tertarik pada mulanya 4-4-2, tapi untuk menerima hakikat keadaan UAE ketika ini cukup baik, mungkin lebih sedikit bertahan kepada posisi 4-5-1. Okey, baik. Terima kasih Asmawi Bakiri. Hari ini Mawi rest, tak bertugas untuk ulasan perlawanan menentang UAE. Kita bagi tugasan itu kepada rakan-rakan yang lain.